As I look to nature's beauty, dazzled am I, knowing everything calls on you, the Lord Most High. الله الذي يهدينا جميعا، الله الذي نعتز به جميعا. الله 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 तेरी चावर करता है तू, बरकतों से दामन भरता है तू. Wer ist der Mächtigste und der Barmherzigste? Wer hört unsere Gebete und schickt uns die Hilfe? Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 সৃষ্টি করেছো সুন্দর পৃথিবী, মানুষ পশু পাখি সাগর নদী. Beten du, Allah, te adorim, beten prete yedim kerkoim. Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah. Mon Seigneur, vous êtes le seul que j'adore. Je m'adresse à vous avec un cœur plein d'amour. تذكرك أنني مجدرج كوكو بدلي رازاني أمرازتو. Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Allahu,
As I look to nature's beauty, dazzled am I, knowing everything calls on you, the Lord Most High. الله الذي يهدينا جميعا، الله الذي نعتز به جميعا. الله والله 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 الله والله 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 الله والله 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 रहमतेरी चावर करता है तू, बरकतों से दामन भरता है तू. Wer ist der Mächtigste und der Barmherzigste? Wer hört unsere Gebete und schickt uns die Hilfe? Allahu 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 Allah, Allahu 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 Allah, Allahu 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 Allah. Srishti ko Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat, pemberian, segala pinjaman yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita, alhamdulillah. Jadi alhamdulillah yang di mana pada minggu ini dan juga pada minggu yang 2 minggu yang akan datang, lagi secara selang-selingnya, lagi yang di mana pada minggu lepas Ustaz yang hafal dari Ustaz Ahmad Dari telah berkongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan tentang al-azkar ataupun tentang doa-doa di dalam kitab Imam An-Nawawi rahimahullah. Manakala pada minggu ini dan juga 2 minggu akan datang, itu setiap minggu yang pertama ataupun minggu yang ketiga dan juga minggu yang pertama, izinkan saya untuk berkongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalianlah berkenaan dengan taubat. Okay? Jadi dengan bertajukkan aku mahu bertaubat tetapi tetapi itu ada yang di mana ada halangan kita nak bertaubat disebabkan mungkin kita tak tahu bagaimana nak bertaubat. Kita tak tahu bagaimana nak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita rasakan mungkin kita tidak layak untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan ini saya nak berkongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, berkenaan dengan bertaubat ini. Jadi menerusi kitab Uridu an atuba walakin, itu aku ingin bertaubat, akan tetapi. Jadi akan tetapi inilah selalunya yang menghambatkan, yang melambatkan ataupun yang menggenjotkan taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya berharap tuan-tuan dan puan-puan sekalian
dengar secara jelas suara saya yang saya sampaikan inilah. Okay. Jadi berkenaan dengan isu taubat ini. Jadi taubat selalunya kita associate ataupun kita kaitkan dengan perkara dosa yang kita dah lakukan ataupun yang kita buat. Jadi perkara-perkara dosa, perkara-perkara kezaliman, perkara-perkara yang dilarang di dalam Islam oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang kita buat. Jadi baik perkara itu perkara yang kecil maupun perkara yang besar. Baik perkara itu perkara yang zahir maupun perkara yang batin. Baik perkara itu yang dosa yang kita lakukan itu menerusi dosa perbuatan, dosa tangan, dosa mulut, dosa mata, dosa pendengaran dan sebagainya. Jadi itu termasuk dosa-dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan setiap manusia ini tidak terlepas daripada melakukan dosa. Setiap manusia. Okay? Jadi manusia itu tidak terlepas daripada melakukan dosa. Jadi sebabkan apa? Sebabkan kita bukan malaikat dan juga kita bukannya seorang nabi, bukan seorang rasul. Jadi kita tetap akan buat dosa. Macam mana pun kita berhati-hati, kadang-kadang kita tidak terlepas daripada tempias dosa. Jadi disebabkan itulah saya nak kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang dirahmati Allah berkenaan dengan cara-cara bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang pertama sekali, okay? Jadi yang pertama sekali berkenaan dengan dosa lah. Okay, setiap daripada kita pasti pernah melakukan kesilapan. Tak ada orang yang katakan aku tak pernah buat silap lah. Jadi silap semua aku dah tepis. Jadi kemungkinan kita pernah buat silap yang dulu. Kemungkinan kesilapan yang dulu yang kita tidak akan ulangi lagi, itu ya. Tapi kesilapan yang baru tak tahu lagi. Mungkin kita akan buat. Tapi kita kena minta pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala supaya jauhkan kita daripada kesilapan dan juga daripada dosa sebagaimana Allah menjauhkan timur dan barat. Jadi setiap daripada kita pasti pernah melakukan kesilapan. Selagi mana kita bergelar sebagai manusia yang biasa, tidak mungkin kita mampu melarikan diri daripada sebarang dosa. Jadi baik yang kita sedari maupun yang dikaburi, dan baik yang kita sengajakan maupun bukan. Namun ia bukanlah alasan untuk kita terus bergelumang dengan dosa ataupun menangguhkan taubat. Jadi walaupun kita tetap melakukan dosa tapi bukan sesuatu alasan untuk kita berterusan melakukan sesuatu dosa itu ataupun bukan sesuatu alasan untuk kita menangguhkan taubat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kerana tiada insan yang mampu menjangkakan bilakah malaikat maut bakal menjemputnya, barangkali esok ataupun barangkali juga seusai membaca ataupun melihat tazkirah ini. Jadi kerana kematian ataupun ajal itu pasti akan datang bila-bila waktu. Kita tak tahu bila. Jadi janganlah sesekali kita pernah menangguhkan taubat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita katakan masih muda lah, aku nak enjoy lah, biarlah aku nak buat apa yang aku suka. Jadi disebabkan di antara perkataan Nabi SAW, Nabi katakan kalau kita tak malu, lakukanlah apa yang kita sukakan. Okay? Sesungguhnya kita malu kepada siapa? Malu bukan kepada manusia sahaja, malulah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sungguh pun catatan amalan itu akan digulung dan matahari pula pasti terbenam, sementara umur terasa begitu singkat menantikan ajal yang semakin dekat. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-74, apa yang Allah katakan dalam Al-Quran, afala yatubuna ila Allahi wa yastaghfiruna wallahu ghafurur rahim. Itu tidakkah mereka mahu bertaubat kepada Allah dan memohon keampunannya, padahal Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Kenapa kita dah buat salah, kita tak minta pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala,
kita malu nak minta maaf, nak minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan salah satu di antara sifat-sifat Allah itu Allah Maha Pengampun. Jadi di antara pengampunan itu dikaitkan juga ataupun digandingkan sifat pengampunan itu dengan sifat rahmat, kasih sayang. Maknanya Allah akan ampunkan kita, Allah akan maafkan kita selagi mana kita minta pengampunan Allah. Kalau kita tak minta pengampunan Allah, macam mana Allah nak ampunkan? Walaupun Allah tu bersifat penyayang, walaupun Allah tu bersifat pemaaf dan pengampun. Jadi permintaan itu kena minta, barulah kita boleh dapat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi daripada ayat ni kita dapat ketahui bahawasanya ayat ni merupakan dorongan. Dorongan yang di mana dorongan untuk bertaubat dan memohon ampun daripada segala dosa sebesar apapun. Walaupun dosa kita ni sekecil yang mana pun, ataupun sebesar gunung pun, ataupun seluas bumi sekalipun, mintalah pengampunan Allah, nescaya Allah akan ampunkan. Kadang-kadang bila kita melakukan dosa itu, kadang-kadang kita katakan Allah nak ampunkan aku ke? Kadang-kadang kita ada perasaan seperti itu. Jadi di sini saya nak minta ataupun saya nak menyeru kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, janganlah sesekali kita ada sikap buruk sangka, ataupun janganlah sesekali kita ada sikap bahawasanya Allah ni tidak mampu memberikan sesuatu yang kita nak minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita minta, kita dapatlah. Kalau kita tak minta, kita tak dapatlah. Kalau kita katakan Allah nak ampunkan kita ke tidak ni, okay, maka Allah tidak akan ampunkan. Jadi sebesar mana pun dosa kita, jadi di dalam ayat ni Allah memberikan dorongan, Allah memberikan kita harapan bahawasanya Allah akan mengampuni kita. Jadi jangan segan-segan nak minta pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi justru itu manfaatkanlah kesempatan yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya kelak kita tidak memikul bebanan dosa ketika menghadap Allah Subhanahu Wa Taala di hari pembalasan. Jadi dosa ni beban tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi kalau boleh kita nak hilangkan beban dosa ini sebelum kita berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala di mahkamah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nak minta pengampunan ni sangat senang, sangat mudah. Cumanya kadang-kadang kita ni antaranya kita ni tak tahu, ataupun antaranya kita ni malas nak minta pengampunan Allah, ataupun antaranya kita ni dah jauh sangat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itu kita kena yakin. Okay, di dalam agama Islam ni adalah agama keyakinan, yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Jadi selanjutnya di dalam surah An-Nisa pula Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan walaisatit taubatu lilladheena ya'maluna as-sayyi'ati hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtul ana walladheena yamutuna wa hum kuffar ulaika a'tadna lahum 'adzaban alima. Itu dan tidak ada gunanya taubat itu kepada orang-orang yang selalu melakukan kejahatan hinggalah apabila salah seorang daripada mereka hampir mati. Berkatalah dia, sesungguhnya aku bertaubat sekarang ini, sedang taubatnya itu sudah terlambat. Maknanya di dalam ayat ini, kalau ada orang yang menangguhkan taubat, sehinggalah waktu yang di mana Allah Subhanahu Wa Taala sudah tak terima taubatnya lagi. Jadi bilakah masanya Allah tutup pintu taubat? Maknanya Allah dah tak terima taubat kita lagi. Okey? Jadi bilakah masanya? Masanya adalah sewaktu nyawa dah sampai ke hal ataupun sewaktu dalam keadaan yang di mana nyawa kita ingin dicabut oleh malaikat maut, ataupun dalam lagi satu keadaan iaitu ketika matahari terbit daripada arah barat. Jadi itulah masanya, dua masa yang Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menerima taubat kita.
Kenapa dua masa ini Allah dah tak terima taubat kita? Kerana dua masa inilah waktu yang paling genting, waktu yang paling kita takut-takutkan, waktu yang di mana kita dah tak ada apa lagi yang baru sekarang kita sedar bahawasanya Allah lah pembantu, Allah lah penolong, Allah lah yang kita katakan memberikan perlindungan kepada kita. Baru kita sedar. Jadi waktu itu sudah terlambat. Jadi janganlah kita lambat-lambatkan taubat. Kalau dah sampai dua waktu ini, maka taubat kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kita hanya bergantung kepada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala nanti di akhirat nanti. Jadi kemudian di dalam surah An-Nisa ini kita tahu bahawasanya dan tidaklah taubat itu diterima Allah daripada orang-orang yang mengerjakan kejahatan. Maksud kejahatan di sini adalah segala macam dosa. Jadi segala macam dosa itu termasuk kejahatan. Okey, jadi kadang-kadang kita katakan ini jahat, ini tak jahat sangat, ini okey-okeylah jahatnya. Okey, ini zalim dan sebagainya. Jadi semua dosa itu adalah jahat. Semua dosa itu adalah zalim. Kalau boleh kita nak jauhkan diri kita daripada segala dosa yang Allah Subhanahu Wa Taala larang, tak bagi kita buat. Okey, kalau boleh kita nak jauhkan. Kalau boleh kita jangan katakan alah ni mulut aku sukalah, ni cara aku cakap aku sukalah. Kalau tak suka jangan dengar aku cakaplah. Dan sebagainya lah. Jangan kita jadi orang yang sedemikian. Kerana setiap apa yang kita lafazkan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Takut kita tak mampu nanti nak jawab di hadapan Allah. Nak jawab di hadapan Allah, nak katakan kepada Allah, aku sukalah aku nak cakap. Okay, oleh kerana apa? Oleh kerana pertuturan kita, mulut yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan ini adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala, adalah pinjaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sebab itu kita cakap-cakaplah, suka hatilah kita nak cakap apa, suka hatilah kita nak mencarut macam mana pun. Jadi disebabkan itu kita kena hati-hati di dalam pertuturan kita, di dalam perbualan kita, di dalam pemikiran kita, di dalam pendengaran kita, semuanya kita nak kena hati-hati. Kerana apa? Kerana kita takut nanti di akhirat kita tak sanggup nak menghadapnya, tak sanggup nak menghadap dosa-dosa kita, kita dah tak boleh jawab lagi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dah tak boleh nak jawab, aku sukalah, aku nak cakap macam mana. Jadi itulah sebabnya Allah katakan setiap apa yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang Allah berikan itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat, di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hati-hatilah. Saya nasihatkan diri saya sendiri terlebih dahulu. Okay? Jadi kemudian kita katakan tentang taubat ini. Okay? Jadi kenapa saya letakkan taubat loading kat sini? Sebabnya sukalah kita lambat-lambatkan taubat, sukalah kita lewat-lewatkan taubat. Antaranya yang mana saya perhatikanlah. Jadi kenapa kita nak tangguh-tangguhkan taubat? Sebabnya antaranya kita katakan kita masih muda. Kita masih muda, kita masih sihat, kita masih berkuasa, kita masih lagi nak enjoy, kita masih lagi itu dan ini, kita masih lagi belum ready lah nak taubat. Okay? Kalau kita fikirkan tentang kematian, kita ready ke? Kita tak ready ke? Allah Subhanahu Wa Taala kalau katakan inilah masanya untuk kita mati, maka matilah. Okay? Di antara rahsia Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah ajal. Disebabkan kita tak tahu bilakah yang di mana Allah Subhanahu Wa Taala akan mewafatkan kita. Jadi sebab itu jangan kita tangguh-tangguhkan. Jangan kita katakan nak dengar perintah Allah ni nak buat baiklah. Jadi nak dengar ataupun nak membuatkan sesuatu kewajipan yang Allah suruh kita lakukan seperti solat ke, seperti tutup aurat ke, seperti bertutur yang baik ke dan sebagainya. Janganlah kita katakan tunggulah seru, belum seru lagi. Kadang-kadang ada orang nak pergi haji, ada duit, dah ni
cukup sihat dan sebagainya, kenapalah pergi haji. Kadang-kadang kita dengar antara alasan-alasannya apa? Tunggu seru. Kita takut seru yang lain nanti datang. Seru malaikat maut nanti datang. Itu yang kita takut. Takut apa? Bukan kita takut kematian itu. Kita takut kita tak ready nak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Amalan-amalan kita, bekalan kita belum cukup lagi kita nak bina rumah di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Okay? Jadi saya menyeru diri saya sendiri dan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah sekalian agar kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengerjakan segala suruhannya dan meninggalkan segala larangan. Makna segala ni keseluruhannya semampu yang boleh kita tinggalkan. Jadi kita jangan delay lagi lah taubat kita. Kita jangan lambat-lambatkan lagi lah taubat kita. Kalau boleh sekarang juga kita nak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kadang-kadang masalah yang saya katakan apa tadi? Kita tak tahu macam mana caranya. Jadi di sinilah saya nak kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian berkenaan dengan cara-cara bertaubat. Jadi kita sebelum kita nak pergi jauh, kita nak tahu dulu apa makna ataupun maksud taubat. Kadang-kadang kita sebutkan taubatlah, kau tak kesian dengan dirimu. Kenapa kita katakan tak kesian dengan diri? Sebab kan kitalah nanti akan jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Okay? Jadi disebabkan itu kita kena tahu apakah maksud taubat. Jadi apakah maksud taubat? Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah sekalian. Jadi maksud taubat itu maksudnya kembali daripada kemaksiatan kepada Allah, kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maksudnya bila kita buat maksiat tu apa? Dosa. Segala macam dosa. Tak kiralah dosa besar, dosa kecil. Tak kiralah dosa zahir, dosa batin. Okey, yang sengaja ataupun tidak sengaja pun kita kena minta pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Jadi segala kemaksiatan yang kita buat adalah segala apa yang Allah suruh kita jangan buat. Tapi kita buat. Kalau kita buat maknanya kita dah buat dosa. Allah dah katakan benda ni haram. Tapi buat juga. Allah dah katakan tak boleh tinggalkan perkara yang wajib, tapi kita tinggalkan juga. Jadi itu maksudnya maksiat. Jadi maksiat itu adalah segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita buat maksiat, kita dapat dosa. Jadi kita nak tukarkan dosa itu kepada kemaafan, keampunan dan juga ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita minta pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita bukan sahaja dihapuskan dosa-dosa kita. Malahan kita dapat ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah yang mana bonusnya Allah Subhanahu Wa Taala berikan, itu di antara tanda kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Disebabkan itu disebutkan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah dah ampunkan kita, Allah tambah lagi sesuatu bagi kita. Jadi itu di antara kekuatan istighfar ataupun pengampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Allah ampunkan dosa kita, Allah akan tambahkan rezeki kita. Rezeki ni bukan duit saja, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Rezeki ni adalah ketenangan, kebahagiaan, kelapangan untuk beribadat, kesihatan dan macam-macam lagi. Itu adalah rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala bila kita istighfar, minta pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini maksud taubat. Kita dah buat maksiat, kita nak jadi hamba Allah yang baik. Jadi di dalam surah An-Nur, di dalam surah An-Nur, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Bermaksud dan bertaubatlah. Wa tubu, ini adalah satu arahan, suruhan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kata bertaubatlah
kamu kepada Allah Subhanahu wa taala jami'an, semua hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Allah menyeru, Allah minta kepada mereka untuk bertaubat, kembalilah kepada Allah, mintalah pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang mempercayai Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang mempercayai hari akhirat, la'allakum tuflihun, semoga apa? Semoga kamu berjaya. Allah nak lihat kita berjaya. Berjaya ni kita bukan sahaja terhad di dunia, tapi kejayaan yang Allah Subhanahu wa taala nak kita raihkan sebenarnya adalah di akhirat. Allah nak kita hidup tenang, Allah nak kita hidup aman dan damai di akhirat nanti. Kalau dekat dunia, yang mana kita dapat segala macam bencana, musibah, itu bukan bermaksud Allah tak sayang, tapi itu di antara ujian Allah Subhanahu wa taala. Allah menguji keimanan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Betapakah kita percaya tak dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi disebabkan itu, janganlah sesekali kita berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam hal ini juga kita nak tahu taubat nasuha. Taubat nasuha ini adalah taubat yang paling ikhlas. Dan taubat yang mana setaubat-taubatnya itu yang dinamakan sebagai taubat nasuha. Jadi taubat nasuha adalah taubat yang seikhlas. Ikhlas ni maksudnya apa? Maksudnya kita buat kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah ikhlas. Dan ikhlas ini yang menariknya hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menilaikan. Hamba-hamba Allah yang lain tak boleh dinilaikan keikhlasan. Begitu juga para malaikat pun tak boleh nak nilaikan keikhlasan dalam amalan kita. Jadi yang menilaikan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu hati kita ni kena jaga. Niat kita ni kena jaga. Kenapa aku taubat? Kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana aku takut kepada Allah. Kerana aku mengharapkan pengampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu kita bertaubat. Jadi ni taubat nasuha adalah taubat dengan seikhlasnya. Jadi di antaranya juga syarat-syarat taubat menyesal. Menyesal dengan dosa-dosa yang kita dah lakukan. Jadi kalau kita menyesal, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita menyesal kita buat jahat. Kita menyesal kita berkata yang buruk. Kita menyesal kita, katakan di sini kita mencarut, kita maki orang, kita menghina orang dan sebagainya. Jadi itu penyesalan kena ada follow up. Jadi jangan menyesal lagi, aku menyesal aku macam ni, aku menyesal aku buat dosa, aku menyesal aku buat jahat, aku menyesal ni, aku menyesal tu. Tapi tak ada follow up. Bila tak ada follow up ni, takut-takut kita akan buat lagi, takut-takut kita akan ulang lagi. Jadi dalam hadis Nabi SAW yang lain, Nabi pernah sebutkan seorang mukmin itu tidak akan jatuh ke lubang yang sama sebanyak 2 kali. Maksudnya kita tidak akan buat kesilapan yang sama. Jadi kita pelajari daripada kesilapan yang lalu. Jadi menyesal ni sangat-sangat krusial dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang hatinya ada penyesalan, cepat-cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey. Jadi kemudian kita meminta keampunan kepada Allah. Minta keampunan Allah Subhanahu wa ta'ala ini senang, mudah. Okey, kadang-kala kita seringkali kita istighfar, astagfirullahalazim. Selepas solat lagi istighfar, astagfirullahalazim. Ataupun kita terlupa sesuatu, kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, astagfirullahalazim. Kemungkinan aku ada dosanya, aku lupa sesuatu. Okay? Jadi istighfar ni adalah di antara zikir yang seringkali kita ucapkan. Namun kita harus memberikan perhatian di dalam kita mengucapkan istighfar. Janganlah kita mengucapkannya dalam keadaan yang kita tak nak minta keampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kala kita istighfar ni dalam keadaan kita marah. Tapi kita istighfar ni disebabkan kita nak tahan marah. Okay? Tapi istighfar kita dengan lembut.
Astagfirullahaladzim. Jadi kadang-kadang kita urut dada kita, Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. Okay? Jadi kita kadang-kadang ada benda yang jatuh pun kita istighfar, Astagfirullahaladzim. Kau ni dah kenapa? Jadi kita kena ingat maksud istighfar itu adalah minta pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay? Jadi kita dah menyesal dengan dosa-dosa, minta pengampunan kepada Allah. Kemudian antara formula taubat, berazam untuk tidak mengulangi apa? Mengulangi taubat. Kan? Berazam untuk tidak mengulangi dosa-dosa kesilapan yang kita buat. Sebab kenapa kita kena berazam? Sebab bila kita berazam, kita sungguh-sungguh. Kalau kita tidak berazam, kita macam Allah, nanti besok dosa mungkin nak buat lagi. Jadi kita jangan sedemikian, jangan ada sifatnya sedemikian. Jadi kita kena berazam, kita kena cuba sedaya upaya. Tak nak buat lagi. Kita tak nak cakap macam ini lagi. Tak nak tengok ini lagi. Tak nak dengar macam ini lagi. Jadi dan sebagainya. Jadi itu yang mana kita kena ada keazaman. Jadi ini adalah di antara syarat-syarat taubat. Okay. Jadi di dalam kitab ini, yang pertama sekali, dia mengajak kita, jadi sebagai manusia adalah jangan kita meremehkan perlakuan dosa. Kadang-kadang kita lihat benda dosa ni, kita lihat macam normal apa orang cakap macam ni, biasa apa orang berbual macam ni, okey apa macam ni. Jadi itu adalah dosa yang kita meremeh-remehkan, yang kita ambil ringan tentangnya. Jadi janganlah sesekali kita meremehkan dosa-dosa itu walaupun dosanya yang kecil. Takut-takut kebiasaan melakukan dosa yang kecil akan membawa kepada dosa-dosa yang besar. Jadi disebabkan itu kita jangan meremehkan perlakuan dosa. Okey, jadi disebabkan itu kita jangan kata ini biasa. Takut-takut biasa inilah yang bahaya sekali tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Okay. Jadi tentang jangan meremehkan dosa ini, saya nak membawa satu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-8. Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. Yaitu wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Tubu ilallah. Bertaubatlah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taubatan nasuha, iaitu taubat yang seikhlas-ikhlasnya, taubat yang sebaik-baiknya. Jadi kita sebagai orang Islam ataupun sebagai orang yang beriman, kalau kita buat sesuatu, lebih-lebih lagi sesuatu kebaikan ataupun sesuatu ibadat, itu kita kena buat sungguh-sungguh. Okay, jadi kalau kita buat taubat pun kita kena sungguh-sungguh. Begitu juga kalau kita nak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kena buat sungguh-sungguh. Kita kena buat yang paling terbaik. Jadi dalam beribadat, sebagai contoh di dalam solat. Jadi di dalam solat mungkin kita pernah dengar bahawasanya kalau kita nak khusyuk dalam solat, di antara rahsianya adalah kita bayangkan ini adalah solat yang terakhir yang kita lakukan. Kemungkinan kita tak akan solat lagi lepas. Jadi itulah yang mana kita akan buat dengan penuh sungguh-sungguh. Ataupun kalau dalam istilah solat, dengan penuh kekhusyukan. Jadi dalam apa pun kita lakukan, kebaikan itu kita kena buat yang paling terbaik. Kerana itulah ajaran di dalam Islam. Jadi kalau taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kena buat yang paling terbaik. Jangan kita katakan benda taubat, nanti aku boleh taubat lagi lah. Okay? Kemungkinan kita tak dapat taubat lagi. Jadi sebab itu taubatan nasuha adalah taubat yang seikhlasnya, taubat yang paling baik. Okay? Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyiatikum, iaitu mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapuskan dosa-dosa kamu, wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan Allah akan memasukkan kamu ke dalam
syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jadi dalam ayat ni seperti mana yang saya katakan tadi, bila Allah dah hapuskan, ampunkan dosa kita, Allah akan tambah nikmat. Allah akan berikan sesuatu hadiah, sesuatu pemberian kepada kita. Jadi dalam hal ini Allah memberikan apa? Syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jadi inilah disebabkan kita kena buat sesuatu itu dengan sungguh-sungguh. Okay? Jadi yang di dalam hadis, okay? Di dalam satu hadis yang saya nak kongsikan, itu di antara sifat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada pendosa, kepada orang yang melakukan dosa, kepada orang yang melakukan kesilapan. Jadi terutama kepada orang-orang Islam atau orang-orang yang beriman, itu Allah telah mengurniakan penangguhan terhadap hamba-Nya daripada ditulis dosa yang telah dibuatnya oleh malaikat kiramal katibin. Okey, malaikat kiramal katibin ini adalah malaikat yang menulis kebaikan dan kejahatan manusia keseluruhannya. Okey. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala, okey, katakan kepada malaikat yang menulis kebaikan dan kejahatan, okey, agar menangguhkan sesuatu yang ingin dituliskan. Jadi di dalam satu hadis Nabi SAW, di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani di dalam Al-Kabir, okay, dan juga Imam Al-Baihaqi di dalam Syu'abul Iman, dan juga di dalam Sahih Al-Jami' As-Saghir Al-Albani, okay, iaitu Rasulullah SAW mengatakan, inna sahibasy shimali yarfa'ul qalama 6 sa'atin 'anil abdil muslimil muhti'i awil musi'i fa in nadima wastaghfarallaha minha alqaha wa illa kutibat wahidatan. Iaitu di dalam hadis ni sesungguhnya malaikat, jadi malaikat yang di sebelah kiri, itu malaikat yang menuliskan sesuatu yang tidak baik yang kita lakukan. Jadi disebabkan itu kita ni seringkali diikuri oleh malaikat untuk menulis kebaikan dan kejahatan yang kita lakukan. Jadi sesungguhnya malaikat yang di sebelah kiri akan mengangkat penanya selama 6 masa. 6 masa di sini tidak disebutkan berapa lamakah masa itu. Okey, adakah 6 jam, 6 minit, 6 saat dan sebagainya, adakah 6 hari. Jadi di dalam hadis ni sangat penting untuk kita fikirkan bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala menangguhkan, menyuruh untuk malaikat menangguhkan penulisan sesuatu kejahatan yang kita lakukan itu tidak menulis lagi dosa tersebut terhadap hamba muslim. Jadi terhadap orang yang beriman yang berbuat kesalahan, yang buat dosa. Jika dia menyesal dan minta keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada dosa tersebut. Okay, maknanya Allah katakan kepada malaikat, jangan tulis dulu. Kemungkinan hamba nak bertaubat, nak minta pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi disebabkan itu di dalam hadis ni kita dapat memahami tentang sifat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Okay? Jadi sebab itu juga jangan pula kita ambil remeh ataupun kita mempermainkan hadis ni, kita katakan buat jahat, okey, lepas tunggu 6 minit, okey, jangan sampai 6 minit baru nak minta taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun jangan sampai 6 saat ataupun 6 jam. Okey, sebabkan 6 saat di dalam hadis ni kita tak tahu berapa lamakah masa itu. Adakah masa di bumi ataupun masa di langit. Jadi itu yang mana kita tak tahulah berapa lama. Okey, seperti mana di dalam hadis yang menyebutkan tentang kalau ada orang yang lalu di hadapan, berjalan melintas di hadapan orang yang bersolat bersendirian, maka Rasulullah kata kalaulah dia tahu betapa dosanya ataupun betapa beratnya dosa, seseorang kalau melangkah ataupun melintas di hadapan orang yang sedang bersolat bersendirian, nescaya dia sanggup tunggu 40. Jadi 40 tu Nabi tak sebutkan 40 apa, 40 jam ke, 40 hari ke, 40 minggu ke, dan sebagainya lah. Jadi dalam hadis ni pula disebutkan 6 saat. Allahu'alam, kita tak tahulah bagaimana 6 jam ataupun 6 masa yang disebutkan. Okay, kalau boleh janganlah kita kalau buat dosa dia cepat-cepat, jangan sampai 6 minit, bukan.
cepat-cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum dosa itu dicatatkan oleh malaikat. Okay? Jadi Allah memberi sesuatu yang di mana sesuatu pengampunan secara advance kepada hamba-hambanya. Okay? Jadi yang di sini kalau dia minta pengampunan Allah, kalau dia tak minta pengampunan Allah Subhanahu wa taala, maka akan dilemparkan sahaja dosa tersebut. Jika dia tidak berbuat demikian, maka akan ditulis sebagai satu dosa. Jadi kalau kita tak minta pengampunan Allah, Allah akan mengumpulkan malaikat itu agar menulis satu dosa baginya. Kemudian yang di mana kita cuba jangan kita mempermainkan ataupun mempermainkan ataupun menganggap setiap perbuatan yang dosa itu sebagai perkara yang remeh-temeh. Jangan kita ambil ringan maksudnya. Jangan kita anggap dosa ni benda yang biasa. Biasalah, orang macam ni biasalah, orang cakap macam ni biasa dan sebagainya. Jangan kita membudayakan kebiasaan melakukan dosa. Jadi ini nasihatlah kepada diri saya sendiri dan ini kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian lah. Jadi berkenaan dengan kita kalau merasakan ni benda biasa, itulah yang akan kita katakan dosa-dosa ni benda yang normal. Normal lah, biasalah, takkan tak ada orang buat dosa. Memang, betul, takkan tak ada orang buat dosa. Tapi jangan kita mengatakan ni benda biasa, dia dosa kecil je. Mungkin kita anggap kecil, tapi lama-kelamaan takut benda itu yang mana susah untuk ditanggalkan dalam hati kita. Jadi disebabkan itu, kita jangan katakan ni dosa kecil, tunggu dosa besar. Ataupun aku lagi masih muda, tunggu aku nanti dah tua, aku taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi disebabkan itu, di dalam satu hadis Nabi SAW ataupun di dalam satu hadis yang marfu', yang dikatakan oleh Mas'ud radhiyallahu anhu, yang mana dikatakan sesungguhnya orang mukmin, orang yang beriman itu memandang dosa-dosanya seperti orang yang berdiri di bawah gunung yang mana dia sentiasa rasa takut yang gunung itu akan menghempaknya dan pendosa pula. Jadi ini yang mana kita katakan sebagai orang yang beriman, kita memandang dosa itu walaupun dosa yang kecil, dia seolah-olah satu gunung yang akan hempak kita. Jadi ini adalah satu gambaran yang diberikan oleh Mas'ud radhiyallahu anhu kepada kita sebagai orang yang beriman. Jangan kita memandang remeh terhadap dosa walaupun dosa-dosanya yang kecil. Dosa yang paling mudah untuk kita buat, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, adalah menerusi pertuturan, percakapan. Jadi disebabkan kita jaga lisan kita. Kemudian yang di mana dan pendosa pula memandang dosa-dosa mereka seperti seekor lalat yang hinggap di atas hidungnya, yang berkata dengan hanya begini sahaja, iaitu dengan hanya ditepis dengan tangan sahaja, maka dengan mudah sahaja lalat itu terbang. Jadi macam lalat hinggap kat hidung kita ke dekat telinga kita tepis macam itu je. Nanti dia akan datang balik. Dia akan datang. Jadi disebabkan itu, kita jangan memandang remeh terhadap dosa-dosa yang kita lakukan ataupun dosa-dosa sesiapa sahaja yang melakukan. Jadi disebabkan itu dalam satu hadis yang lain, Nabi SAW mengingatkan kepada kita, itu man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat ataupun mendengar kepada kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisanihi. Maka kalau tidak bersedia, maka dengan lisan. Fa illam yastati' fa biqalbihi. Kalau tidak bersedia juga, maka dengan hati. Jadi macam mana kita nak ubah sesuatu, kita katakan sesuatu kejahatan ataupun sesuatu kezaliman itu dengan tangan, itu dengan kuasa yang kita ada. Kemudian bagaimana pula kita nak mengubah sesuatu dosa itu dengan lisan, itu dengan kita memberikan nasihat. Bagaimana pula kita nak mengubah sesuatu dosa itu dengan hati, itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita benci dengan dosa. Dengan dosa-dosa yang dilakukan oleh orang yang kita melihat dia ataupun kita mendengar dia membuat sesuatu kemungkaran. Tetapi yang ketiga itu adalah selemah-lemah iman. Jadi bagaimanapun apapun kita benci dengan dosa-dosa itu, kita tidak membenci kepada orang yang membuat dosa itu. Kita mendoakan kepada orang yang membuat dosa itu pun agar mereka diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi yang kemudian syarat-syarat dan pelengkap taubat. Okey, jadi inilah yang mana saya nak kongsikan. Okey, saya nak kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi harap kita dapat mendengarkan sedikitlah penjelasan daripada kitab ini tentang syarat-syarat dan pelengkap taubat. Okey. Jadi taubat itu di antara syarat-syarat taubat yang diperkatakan oleh para ulama, okey, yang berdasarkan hadis dan juga ayat-ayat Al-Quran, itu yang pertama sekali kita berhenti serta-merta daripada dosa yang dilakukan. Jadi taubat ni dia kena ada syarat. Jadi syarat ni pula kita kena ikut. Kalau kita tak ikut syarat ni, kemungkinan taubat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey. Jadi kemungkinan kalau kita ikut juga syarat ni juga, tapi kita buat dosa yang baru. Okey. Maksudnya dosa yang lama telah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa yang baru yang kita buat tu kena repeat balik taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi macam mana pula kita nak tahu di antara tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala menerima taubat kita? Okey, di antaranya adalah kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maknanya amalan kita bertambah. Okey, kemudian kewajipan kita tidak tangguh-tangguhkan. Okey, dan juga kemudian di antara tanda-tanda seseorang itu taubat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah akhlak dia menjadi baik. Akhlak sesama insan. Jadi disebabkan kita kena jaga dua pertalian. Talian kita dengan Allah, hubungan kita dengan Allah, dan hubungan kita dengan sesama manusia. Okay? Jadi itu di antara taubat jadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana ada juga orang yang beramal, okay, beriman kepada Allah. Okay, keyakinan dia kepada Allah ni tidak kurang. Tapi kepada manusia dia berlaku yang tidak baik. Okay? Jadi ini mengingatkan saya di antara hadis Nabi SAW yang menyebutkan tentang seseorang ini, dia beriman, dia solat kepada Allah, tapi dia menyakiti jiran dia. Jadi dia menyakiti jiran dia, maknanya dia buat benda yang tak baik kepada jiran dia. Dia buat jiran dia tu sengsara. Dia buat jiran dia tu nak pindah daripada tempat tu, tak nak lagi tinggal dengan bersebelahan dengan jiran. Jadi di antara perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, Allah suruh kita jaga hubungan kita dengan jiran. Okay, jiran tetangga kita. Kerana jiran tetangga kita ni lah, okay, kemungkinan orang yang pertama yang akan bantu kita bila kita di dalam kesusahan ataupun bila kita di dalam kecemasan. Jadi disebabkan itu kita kena jaga hubungan kita dengan jiran. Sebabkan itu dalam satu hadis juga Nabi mengatakan berkenaan dengan barang siapa beriman kepada Allah dan juga hari akhirat, maka berbuat baiklah dengan jirannya. Dan juga dalam hadis yang Nabi katakan, janganlah kita masak sesuatu, okay, sesuatu makanan dan kemudian jiran kita ni ambil bau je, okay, ataupun jiran kita ni di dalam kelaparan. Jadi disebabkan itu perintah di dalam Islam untuk berbuat baik dengan jiran. Jadi mereka adalah orang di luar keluarga kita yang kita kena buat baik. Okay, di dalam keluarga kita kena buat baik dengan keluarga kita. Kerana Nabi SAW pun mengatakan berkenaan dengan khairukum li ahli. Okay, sebaik-baik kamu adalah sebaik-baiknya dengan ahli keluarga ni. Jadi dengan keluarga kita kena buat baik. Dengan orang luar kita kena buat baik. Yang pertama sekali adalah dengan jiran-jiran kita. Jadi disebabkan itu berkenaan dengan hadis, orang ini solat, orang ini beriman, tapi dia menyakiti jiran dia, menyebabkan dia masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, waliyazubillah. Jadi disebabkan itu dalam hadis ini mengingatkan kita tentang hubungan baik dengan sesama tetangga ataupun dengan manusia yang lain. Okay? Jadi itulah sebabnya kita kena ada dua hubungan ni kena baik. Okay? Jadi hubungan kita dengan Allah dan juga hubungan kita dengan manusia. Jadi kalau kita nak berjaya dunia dan akhirat. Okay? Jadi itu di antara syarat-syarat ataupun antara tanda-tanda taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi antara syarat-syarat taubat adalah berhenti serta-merta daripada dosa-dosa yang kita lakukan. Serta-merta. Okay? Dengan secara langsung. Okay? Kita bukan kita buat nantilah tengah sedap buat dosa ni. Okay?
nantilah, nanti aku taubat. Okay? Seperti mengumpat lagi. Okay? Ataupun kita katakan seperti kita mencarut. Jadi mencarut, menghina orang, menjatuhkan maruah orang dan sebagainya. Kita tak stop. Jadi lepas tu kita macam sedap dia cakap benda ni. Lepas tu kita tak stop, kita kata nantilah. Nantilah taubat. Jadi kalau orang yang bertaubat itu dia akan tinggalkan serta-merta yang sesuatu dosa yang dia lakukan. Kemudian mewujudkan rasa menyesal di atas perbuatan-perbuatan dosa yang telah dilakukan dahulu. Okay? Jadi penyesalan itu adalah taubat. Okay? Jadi kita menyesal, kita buat dan tinggalkan. Kemudian kita menyesal buat benda ni. Kemudian kita berazam tidak akan melakukan kembali dosa-dosa terdahulu. Kita bersungguh-sungguh tinggalkan dosa itu. Jadi ada syarat-syarat tambahan dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang saya akan kongsikan. Kalau tak sempat minggu ni, mungkin lagi 2 minggu yang saya akan kongsikan tentang syarat-syarat tambahan. Jadi 4 syarat ni mesti ada. Jadi jika dosanya melibatkan hak insan yang lain, hendaklah dipulangkan semula hak insan tersebut dan meminta ampun dan maaf daripada insan tersebut. Okay? Jadi berkenaan dengan kalau kita pernah menyakiti orang lain. Jadi ini berkenaan dengan hak insan lain. Jadi kita kena minta ampun dengan dia, minta maaf dengan dia. Jadi kita jangan hanya kita, ya Allah ampunkan aku, ya Allah ampunkan aku, ya Allah aku tak buat jahat dengan orang ni, ya Allah ampunkan aku. Jadi kalau kita pernah berkata yang tidak baik kepada orang lain, kita minta pengampunan kepadanya. Okey? Jangan lambat-lambatkan, jangan lewatkan. Kalau orang ampunkan ataupun tidak, yang penting kita minta kepada dia. Okey? Jadi ini berkenaan dengan syarat-syarat taubat yang dikatakan oleh ulama. Kemudian ada syarat-syarat tambahan. Ada syarat-syarat tambahan yang saya nak kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tentang syarat-syarat tambahan ni, kepada syarat-syarat utama. Tadi 4 tu syarat-syarat utama. Jadi sekarang ni pula syarat-syarat tambahan. Yang pertama sekali, hendaklah meninggalkan dosa-dosa tersebut dengan niat lillahi ta'ala, kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Okay? Jadi kita tinggalkan taubat itu kerana siapa? Kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Okay? Bukan kita tinggalkan kesalahan, kita tinggalkan dosa itu, kita berazam tak buat kerana manusia. Okay? Jadi buat sesuatu kebaikan itu dan meninggalkan sesuatu kejahatan itu kena niat lillahi ta'ala, kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, taklah bukan demi perkara yang lain. Dia seperti meninggalkan sesuatu dosa kerana tiada lagi kemampuan untuk melakukan dosa tersebut. Dah tak larat lagi lah nak buat macam ni. Jadi kemudian ataupun kerana takutkan cercaan manusia kepadanya, takut manusia condemn dia, takut manusia hina dia, jadi dia stop buat benda yang tak baik. Okay? Jadi ni tentang niat ni kita kena jagalah. Sebab tu bila kita tegur orang, suruh orang tinggalkan benda ni pun kena lillahi ta'ala. Okay? Jadi kerana kita ingin memuaskan hati manusia yang lain. Jadi kita tidaklah dinamakan bertaubat jika meninggalkan dosa yang dilakukan itu adalah kerana takutkan dosa tersebut akan terkesan ke atas jawatan yang dipegangnya atau takutkan bakal dibuang kerja. Jadi ni kita kena ingat. Sebab yang pertama sekali, kita kena tahu itu berkenaan dengan rezeki datangnya daripada siapa? Datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bila kita tinggalkan sesuatu kemungkaran, buatlah lillahi ta'ala. Bukanlah sebab kita takut manusia ini. Bukanlah disebabkan kita takut jawatan kita hilang. Jadi bukanlah disebabkan kita takut kita dibuang kerja dan sebagainya. Jadi sebabkan itu kita kena ingatkan diri kita sendirilah, okay, terutama kepada saya sendiri, okay, supaya lakukan taubat itu lillahi ta'ala. Okay, tidaklah dinamakan bertaubat jika meninggalkan dosa yang dilakukan itu kerana ingin menjaga kesihatan dan kekuatan badannya, seperti seseorang yang meninggalkan perlakuan zina sebagai contoh kerana takutkan penyakit yang bakal menimpanya nanti, ataupun takutkan yang ianya bakal melemahkan badannya ataupun kejantanannya. Jadi sebagai contohlah orang yang penzina. Jadi dia tinggalkan zina itu kerana apa? Kerana dia takut, sebagai contoh lah. Sebagai contoh dia takut kena penyakit kelamin.
Dia takut kena penyakit ini dan itu dan sebagainya, jadi dia stop perbuatan zina itu. Jadi disebabkan kita kena letakkan priority, matlamat utama kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tidaklah dinamakan bertaubat jika meninggalkan perbuatan mencuri kerana dia tidak mempunyai alatan-alatan memecah rumah, ataupun kerana tiada kemahiran membuka peti besi, ataupun kerana takutkan pengawal dan polis. Jadi ini berkenaan dengan dosa mencuri pula. Okay? Jadi berkenaan dengan mungkin perompak. Jadi kita sebutkanlah di sini, itu pun di antara dosa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditinggalkan sebab apa? Sebab dah tak ada peralatan lagi, sebab takut kena tangkap dan sebagainya lah. Okay? Jadi dia tak buat lagi mencuri dan sebagainya kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidaklah dinamakan bertaubat jika meninggalkan, sebagai contoh meminum arak, okay? Ataupun kita katakan menghisap benda-benda yang mendatangkan gian ataupun dadah lah. Jadi kerana ketiadaan duit. Ini berkenaan dengan dosa orang yang minum sesuatu yang diharamkan ataupun mengambil sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia tinggalkan kerana apa? Kerana dah tak ada duit lagi nak buat. Kalau ada duit, nanti dia akan ulang. Itu yang kita takut. Jadi kalau ada kemampuan, nanti dia akan ulang lagi dosa itu. Sebab apa? Kita kena taubat kerana Allah, kerana kita takut bila Allah uji kita mungkin dengan kekayaan. Okay? Mungkin sekarang dia dilanda kemiskinan, dia tak buat dosa. Jadi mungkin dengan kekayaan nanti Allah uji kita, adakah kita akan meninggalkan dosa itu seperti mana yang kita meninggalkan dulu atau tidak. Sebab itu apa pun kita buat kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah juga tidak dinamakan bertaubat jika meninggalkan dosa adalah kerana tidak mampu untuk melakukan perkara dosa tersebut, seperti meninggalkan bercakap bohong kerana mendapat sakit di mulut yang menyebabkan tidak boleh bercakap, ataupun penzina yang meninggalkan zina kerana tidak mampu lagi untuk melakukan zina. Jadi itu berkenaan dengan dosa bohong dan sebagainya lah. Okay. Kita katakan kau ni bohong-bohong nanti mulut nanti kena gini begitu. Kadang-kadang kita kena ingatkanlah, kita ingatkan diri kita sendiri tentang azab-azab Allah, tentang balasan-balasan Allah. Okay? Kita kena ingatkan terlebih dahulu diri kita. Kenapa kita tinggalkan perkara-perkara ini? Kerana takutkan azab Allah. Okay? Kerana kita takut Allah sayang kita lah tu je. Okay? Tapi apa-apa pun kita kena faham juga bahawasanya bila kita nak bertaubat itu, itulah Allah nak kita pergi kepada Allah. Okay? Kita pergi kepada Allah dengan cara kita berjalan maupun dengan cara kita berlari, Allah akan menerima taubat kita. Okay, jadi ini sedikit sebanyaklah saya nak kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian lah berkenaan dengan taubat dan syarat tambahan taubat. Okay? Dan syarat tambahan taubat yang mana saya nak kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian lah. Okay, berkenaan dengan di sini. Jadi saya berharap sedikit sebanyak yang saya kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian ini mendatangkan manfaat buat kita semua lah. Okay, mendatangkan manfaat dan akan menjadikan kita Muslim ataupun kita orang yang beriman, yang menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan yang baik. Sebab saya yakin kita semua nak jadi baik. Saya yakin kita semua nak buat benda yang baik. Saya yakin kita semua nak tinggalkan benda-benda yang tak baik. Jadi kita kena mulakan kita katakan meninggalkan perkara yang tak baik itu mulai sekarang. Okay, kita jangan tunggu besok, kita jangan tunggu besok pagi ke dan sebagainya. Mulai sekarang kita kena tinggalkan, kerana bila kita dah mulakan kebaikan, insya-Allah Allah akan bantu kita. Insya-Allah Allah akan tolong kita. Kita kena minta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana kita ni insan yang lemah, jadi insan yang sangat-sangat memerlukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan itu saya nak minta maaf banyak-banyak kepada tuan-tuan dan puan-puan seandainya ada kekurangan, seandainya pada permulaan perbicaraan tadi ada masalah sikit dan sebagainya, itu daripada kesilapan saya tersendiri. Saya nak minta maaf dan juga insya-Allah jadi kita sama-sama ikuti ceramah ataupun program ceramah online oleh Masjid Al-Istiqamah ini. Kita sokong program Masjid Al-Istiqamah ini dengan kita melihat, mendengar, berfungsi kita katakan maklumat dan juga ilmu ini dengan orang-orang lain, dan juga kita menyokong juga usaha dakwah Masjid Al-Istiqamah ini dengan kita
segala-gala amalan kita. Saya minta maaf sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As I look to nature's beauty, dazzled am I, knowing everything calls on you, the Lord Most High. الله